Kemudian pada abad keempat Hijriah muncullah karangan-karangan tentang ilmu kalam. Lalu ramailah orang berkecimpung dalam pertengkaran dan tenggelam di dalam membatalkan kata-kata. Pada zaman 4 Hijrah tu, zaman tu akal lebih daripada hati. Orang banyak bincang, dia lawan dari sudut akal. Ada yang betul dan ada yang salah. Tapi sebab umat Islam masa tu sibuk sangat dengan akal, umat Islam macam dah ketepikan soal hati. Bila sampai Imam Ghazali baru dia nak hidupkan balik soal hati tu tadi. Tu kitab dia ni nama dia Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi zaman 4 Hijrah tu, ilmu kalam ni dia merebak, yang dari luar Islam pun masuk. Orang terpaksa lawan cakap. Orang ni kata Allah begini gini gini. Orang ni pula kata tak, Allah dia layak begini begini begini. Tak gini, lama-lama orang bertengkar. Jadi zaman tu siapa pandai berdebat, itulah ulama. Orang pandang ni lah ulama ni pandai berdebat. Siapa yang jenis senyap, yang jenis beramal, yang jenis tasawuf, yang tu bukan ulama. Zaman tu dah ada sikit masalah. Cuma kita tak boleh kata ulama-ulama ilmu kalam zaman tu salah. Dia bukan salah. Setiap zaman tu dia ada masalah tersendiri. Sebab tu ada hadis kata setiap 100 tahun, setiap satu abad Allah hantar satu orang mujaddid, satu orang pentajdid, satu orang pembaharu agama. Dia cantikkan agama tu ikut situasi semasa. Pada zaman 4 Hijrah tu, masalah umat Islam ialah pasal ilmu kalam. Orang duk pertikaian pasal Tuhan ni, macam mana Tuhan ni. Jadi dihantarlah satu orang mujaddid, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia susun ilmu kalam ni yang sesuai dengan Islam. Nak kalahkan yang mana yang tak sesuai dengan Islam. Dari situlah lahirnya pelajaran Tauhid, sifat 20, sifat 13, itulah. Yang tu yang betul. Ilmu kalam yang lain tu salah. Macam dalam kurun yang pertama, permasalahan dia pada zaman itu ialah pemerintahan. Raja-raja tu dia dah tak zuhud dah. Dia punya pemerintahan pun dah jadi zalim. Jadi Allah hantar mujaddid. Siapa dia? Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia buat satu pembaharuan, yang pembaharuan dia merata ke seluruh dunia Islam. Kalau satu-satu pembaharuan tu dia berlaku dekat satu kawasan je, yang tu dia bukan tajdid. Bukan mujaddid tu tadi. Mujaddid ni kalau dia datang, dia bawa pembaharuan tu seluruh dunia. Macam zaman keempat Hijrah tadi tu, zaman ilmu kalam ni tadi, ilmu yang dibawa oleh, yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, dia tu merebak ke seluruh dunia Islam. Sampaikan orang kata bila disebut ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang mengikut Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Jadi pada kurun pertama masalah dia dari segi pemerintahan. Datang Umar Abdul Aziz, dia buat pembetulan. Dia tunjuk macam mana nak jadi khalifah yang zuhud. Macam mana nak jadi khalifah yang tak zalim. Seluruh dunia Islam merasa dia punya kesan. Macam pada zaman Imam Ghazali, dia juga mujaddid untuk zamannya. Pada zaman dia orang dah ketepikan dah ilmu-ilmu soal hati. Yang banyak ilmu fiqh, ilmu hukum hakam dan juga ilmu perdebatan. Bila dah rosak merata seluruh dunia Islam, Allah hantar Imam Ghazali. Imam Ghazali dia sebarkan dia punya ajaran dia, seluruh dunia Islam terima. Selamat daripada ilmu kalam yang salah, selamat daripada ulama-ulama fiqh yang mengejar dunia, selamat daripada ilmu falsafah yang sedang menyerang Islam zaman tu. Dia mujaddid untuk zaman tu. Jadi untuk setiap zaman tu, mujaddid yang datang tu dia sesuai dengan masalah pada setiap zaman. Kemudian tertariklah hati manusia kepada ilmu kalam. Ini kita ringkaskanlah. Pada zaman keempat Hijrah tu orang asyik berdebat. Ulama-ulama ni dia sibuk soal berdebat ni. Sesudah itu lalu dipandang ganjil ilmu hati, pemeriksaan sifat-sifat jiwa dan tipu daya syaitan. Zaman tu kalau kita bincang sifat mahmudah, sifat mazmumah, orang heran. Ni pelajaran apa? Ni tak penting ni. Yang penting fiqh, yang penting ilmu kalam. Yang tak penting ni tak mau lah. Sampai ke orang dah ketepikan dah ilmu tu. Sedangkan yang kita belajar, yang nak menghubungkan kita dengan akhirat,
yang nak menghubungkan kita dengan Allah ialah hati. Kita dah belajar kan. Tapi orang kesampingkan hati tu. Sampai kan zaman tu tasawuf ni orang tak pandang dah. Ulama-ulama tasawuf banyak duduk seorang-seorang. Kalau ada kumpulan pun kecil-kecil. Tak jadi tumpuan orang ramai. Yang orang ramai tumpu ulama-ulama yang fiqh, ulama-ulama yang ilmu kalam tadi, dan juga ahli-ahli falsafah. Kalau zaman tu kita nak bincang kata ni hati kita ni berjerebu. Bukan jerebu di luar saja, jerebu di hati kita lagi teruk. Jerebu tu dia menghijab kita punya mata hati daripada bersinar, daripada jadi berhubung dengan Allah. Kita nak buang jerebu tu macam mana? Zaman tu kalau cerita pasal jerebu yang tu orang tak faham. Kita ni cerita, oh ni pasal hati ni kan. Orang nak cerita ilmu kalam, falsafah. Tapi Imam Ghazali dia hidupkan balik ilmu. Orang tidak memerhatikan lagi kepada ilmu-ilmu soal hati tadi. Lalu orang-orang yang suka bertengkar dalam ilmu kalam dinamakan alim. Dekat kampung kamu ada ulama tak? Ada. Ulama apa tu? Oh, dia tu mahir dalam perdebatan. Tu ulama betul lah. Dekat kampung kamu ada ulama tak? Ada. Dia tu ulama tasawuf. Tu bukan ni. Orang zaman tu orang pandang tasawuf ni dah terpinggir. Maka terus-meneruslah nama ulama melekat pada orang-orang itu dan dipusakai dari salaf kepada khalaf. Dan jadilah ilmu akhirat itu terpendam. Yang kata ilmu akhirat tadi, ilmu pasal hati ni lah. Itu ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni orang dah terpendam lah. Yang menghubungkan manusia dengan Allah, iaitu hati ni orang tak bincang. Dan lenyaplah perbezaan antara ilmu dan bicara selain pada orang-orang tertentu. Kalau kita tengok, Imam Ghazali pun selalu sebut, zaman sahabat dulu, para sahabat dia tak bincang ilmu kalam, dan dia tak banyak bertengkar. Tapi bila sampai zaman hijrah ni tadi, orang banyak bertengkar dah. Sedangkan tu semua ulama tu habis masa dengan bertengkar tu, dengan berbalah, dengan berdebat. Yang tu yang Imam Ghazali tak setuju. Orang-orang yang tertentu itu iaitu Al-Khawas. Khawas ni orang-orang yang soal hati, yang ahli tasawuf. Kalau kita tanya dekat ahli-ahli tasawuf ni, siapa yang banyak ilmu? Ahli tasawuf pada zaman tu dia jawab, orang ni banyak ilmu, orang ni banyak cakap. Dia beza. Yang masyarakat nampak yang ulama yang banyak cakap itulah yang banyak ilmu. Tapi kalau bagi ahli-ahli khawas, khawas ni orang-orang sufi. Bagi orang sufi, tak semestinya yang banyak cakap tu banyak ilmu. Kadang-kadang yang diam tu banyak ilmu. Ada perbezaan pandangan. Tapi bagi kita yang banyak cakap tu dah ulama. Bagi ahli sufi belum tentu lagi. Begitulah. Maka agama itu menjadi lemah pada abad-abad yang lampau. Pada zaman itu soal-soal hati ni dia jadi lemah. Bila soal hati lemah, agama pun automatik jadi lemah. Maka bagaimana pula persangkaan anda dengan zaman anda sekarang? Imam Ghazali dia tulis ni, dia kata kalau zaman hari tu pun dah teruk dah. Dia kata zaman kita sekarang ni, maksud dia zaman dia, macam mana? Lagi teruk ke lagi okey ke? Maksud dia lagi teruk lah. Sebab itu dia karang Ihya Ulumuddin, nak hidupkan balik ilmu-ilmu soal hati yang seolah-olah dah mati dah, nak hidupkan balik. Itu pada zaman Imam Ghazali. Kalau zaman kita lagi jauh. Zaman kita ni, anak kita dia lagi mahir internet daripada kita. Bila dia buka saja internet, sama ada di tempat belajar dia, sama ada tempat kerja, di rumah dia, dalam bilik ke, di mana-mana ke, dia buka saja, dia cari bahagian Islam, memang nampak Islam. Tapi macam-macam aliran ada. Kita tak tahu. Anak kita pula ilmu kurang. Bila dia buka, dia kata ni Islam, duk sembang pasal Al-Quran, sembang pasal sahabat, sembang pasal ulama, sembang pasal hadis. Rupa-rupanya Syiah. Kita tak tahu. Tapi anak-anak kita pandai, dia baca bagus laman ni. Dia ikut dari sehari ke sehari. Dia kata ni lama agama. Lama-kelamaan dia terikut ajaran Syiah. Dia buka-buka, ni Salafi Wahabi, ni ajaran Qadiani, semua cerita pasal Islam. Kita tengok buka laman apa tu ni, ni saya ni cek buka laman ni, laman Islam ni pasal hadis-hadis. Bagus. Buka. Rupanya laman Qadiani. Kita tak tahu sebab kita pun tak rajin internet.
anak kita yang rajin. Dalam internet pula segala macam masuk sekarang. Kalau zaman Imam Ghazali boleh tahan. Kalau zaman kita dulu boleh tahan. Bila orang kata, "Woi, ajaran Syiah." Oh no, kampung sebelah tak kenal anak kita. Oh no, Wahabi. Oh no, dekat utara tak kenal. Qadiani kat Selangor satu kampung je, dia tak boleh buat, dia anak dia. Ni sekularisme, pluralisme, semua agama sama. Liberalisme. Dia tolak ansur antara agama. Sampai kat agama ni semua dekat tak sama aja. Dia tolak, punya banyak tolak ansur. Cerita pasal Islam. Golongan anti hadis. Oh, cerita pasal Quran. Bila kita baca memang seronok dalam web ni, cerita pasal Quran, dia huraian-huraian memang cantik. Hadis ni tak sentuh langsung. Rupanya ajaran anti hadis. Kalau zaman dulu sungguh, oh ni ajaran anti hadis. Oh dekat Kuala Lumpur, kampung kita tak kenal. Ajaran sesat, oh dekat sekian-sekian tempat. Tapi sekarang anak kita buka internet dalam keadaan cerita pasal agama Islam, kita pun tengok. Oh bagus ni buka bahagian agama. Kita tak tahu Syiah kah? Kita pun tak pandai internet sangat kan. Wahabi kah, Qadiani kah, pluralisme kah, anti hadis kah, ajaran sesat kah, kita tak tahu. Lagi bahaya. Maksud dia zaman kita sekarang, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu fiqh, ilmu-ilmu tasawuf ni lagi kita kena belajar. Dia tak boleh nak kelas-kelas lah. Kalau tak dulu tak apalah, fiqh ni belajar sikit-sikit dah. Tasawuf ni belajar sikit-sikit sudah lah. Ilmu kalam mengenal Allah apa, ilmu usuluddin, ilmu hakikat ni belajar sikit-sikit dah lah. Sebab zaman dulu kita tak terkena bahaya tu. Zaman sekarang anak kita terkena. Dia buka internet je macam-macam ada. Kita sangka dia buka laman agama. Memang laman agama tapi tak tahu aliran apa. Lagi bahaya. Maksudnya zaman sekarang lagi kita kena belajar ilmu ni. Ilmu yang berkait soal hati. Sebab lagi banyak musuh-musuh.